Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi. Saya Najib Arif ditemani rakan setugas saya Nabila Khalidah pada pagi ini. Nabila, apa khabar pagi ini? Baik, dah lama Najib Tidak tak bersiaran ya. Kita memberikan women empowerment selama ini. Ya, tapi hari betul. ini buat kemunculan semula insya-Allah. Dan juga kita akan ada juga kemunculan rakan setugas juga Haris Ashraf Hasnan yang semalam banyak makan di Penang. Ya, Kita tanya juga apa yang dibawa di Penang sebenarnya. Ada perkabaran juga pelaporannya sebentar saja lagi. Baik, Get to Business, inilah berita tentang ekonomi kita yang diumumkan untuk bergerak ke suku ketiga dan juga hingga ke akhir tahun. Pertumbuhan ekonomi Malaysia mungkin melepasi anggaran rasmi antara 5.3 dan juga 6.3% pada 2022. Kerana negara menyaksikan pertumbuhan lebih pantas pada suku kedua pada 8.9% dan menjangkakan prestasi kukuh pada suku ketiga. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata Malaysia berkemungkinan mencatat pertumbuhan lebih kukuh pada suku ketiga walaupun berdepan ekonomi global yang lebih lemah serta peningkatan dolar Amerika Syarikat. Menurutnya, angka unjuran baru akan diumumkan pada 7 Oktober ini. Selain itu, Zafrul berkata inflasi Malaysia sekitar 2.8% untuk 7 bulan pertama serta dasar monetari yang akomodatif terus menyokong pertumbuhan ekonomi. Tengku Zafrul berkata subsidi telah membantu meredakan peningkatan harga tenaga yang tinggi ke atas rakyat Malaysia dan juga dalam menguruskan kadar inflasi. Bagaimanapun, bilangan subsidi akan berada dalam lingkungan 80 bilion ringgit tahun ini yang merupakan terbesar dalam sejarah negara. Bagi bajet 2023, Menteri Kewangan berkata kerajaan akan memberi tumpuan kepada 3 bidang utama iaitu mengekalkan pertumbuhan ekonomi, memastikan pertumbuhan ekonomi mampan dan inklusif serta tanggungjawab fiskal. Mengenai ringgit, Tengku Zafrul menegaskan bahawa kerajaan tidak akan terlalu tertumpu kepada prestasi mata wang itu kerana ia terus memberi tumpuan kepada prestasi jangka pertengahan hingga panjang ekonomi. Mark Ratings menyemaknai unjuran keluaran dalam negara kasar KDNK bagi 2022 kepada 6.5% berbanding 5.5% sebelum ini berikutan permintaan domestik dijangka kukuh disokong antara lain pemulihan pasaran buruh. Bagaimanapun, agensi penarafan itu menyifatkan unjurannya adalah sejajar dengan julat anggaran Bank Negara Malaysia BNM antara 5.3% hingga 6.3%. Ia menjangkakan keseimbangan inflasi yang didorong permintaan dengan mengambil kira prospek pertumbuhan domestik akan bertambah baik dan semakin kukuh pada masa akan datang. Dari segi faktor luaran, katanya konflik Rusia-Ukraine yang telah mencetuskan gangguan buruk kepada pasaran global bagi bahan mentah yang kritikal dan keadaan kemarau yang semakin teruk terus menyumbang kepada tekanan inflasi global. Berdasarkan kepada faktor ini, agensi penarafan menyemak semula unjuran inflasi tahun ini kepada 3.3% daripada 2.7% sebelum ini, lebih tinggi berbanding unjuran BNM antara 2.2% hingga 3.2%. Minggu lalu, BNM dalam kenyataan berkata inflasi keseluruhan diunjurkan mencapai tahap tertinggi pada suku ketiga ini sebelum menurun selepas itu disebabkan kesan asas yang semakin luput dan juga sejajar dengan harga komoditi global yang dijangka semakin menurun. Susulan itu, Jawatankuasa Dasar Monetari MPC BNM dalam mesyuarat Khamis lalu memutuskan untuk menaikkan kadar dasar semalaman OPR buat kali ketiga tahun ini menjadikan kepada 2.5%. Baik, itu antara data ekonomi yang kita dapatkan daripada Mark Ratings dan juga Menteri Kewangan sendiri. Tapi ada banyak lagi data ekonomi lain yang akan menentukan pergerakan ekonomi kita bergerak ke suku ketiga dan juga ke akhir tahun dan juga tahun penuh. Sudah pasti rakan setugas kita Nina ada angka-angka terkini berkaitan dengan peruncitan dan juga pemborongan. Nina bawakan angkanya supaya kita dapatkan gambaran lebih meluas keadaan ekonomi negara pada ketika ini. Nina. Baik, terima kasih Najib dan Nabila. Okey, keluaran dalam negara kasar KDNK negara kita dijangka untuk kekal kukuh untuk suku ketiga pada tahun ini. Dan ini berdasarkan petunjuk ekonomi semasa yang menunjukkan gambaran positif setakat ini. Jadi sekaligus dengan data-data yang baru dikeluarkan oleh DOSM sendiri iaitu Jabatan Perangkat Malaysia, mereka mengeluarkan data iaitu bagaimana prestasi perdagangan borong dan runcit setakat bulan Julai tahun ini. Jadi mari saya tunjukkan data itu iaitu di mana nilai jualan untuk perdagangan borong dan runcit mencatatkan peningkatan iaitu sebanyak 41% yang dicatatkan pada bulan ini iaitu menjadi jumlah 130.76 bilion ringgit iaitu di mana kita dapat lihat juga indeks volume juga meningkat sebanyak 142.5 mata di mana kita dapat lihat iaitu peningkatan iaitu sebanyak 3.3
33.7% pada bulan Julai. Iaitu ia masih peningkatan walaupun kita dapat lihat peningkatan pada bulan Julai, namun peningkatan iaitu untuk nilai jualan dengan indeks volume masih kekal sedikit rendah berbanding Jun 2022. Dan apabila kita melihat iaitu prestasi perdagangan borong dan runcit, jadi mari kita lihat subsektor yang menyokong kepada pertumbuhan dalam perdagangan borong dan runcit ni. Di mana anda dapat lihat iaitu subsektor pertama iaitu perdagangan borong, iaitu di mana Julai 2022 mencatatkan peningkatan sebanyak 20.6% kepada 59.7 bilion ringgit. Dan ini adalah peningkatan yang tinggi berbanding peningkatan yang tinggi, namun ia sedikit lebih rendah berbanding bulan Jun bulan lepas. Dan untuk bulan Julai iaitu peningkatan sebanyak indeks volume meningkat sebanyak 10.8%, iaitu lebih tinggi sedikit berbanding bulan Jun bulan lepas. Jadi ini adalah perdagangan borong. Apa kita saksikan juga bagaimana dengan perdagangan runcit, iaitu di mana bulan Julai ini mencatat 56.6 bilion ringgit. 6 bilion ringgit, iaitu peningkatan sebanyak 37.5%. Dan di mana iaitu bulan untuk indeks volume pada bulan Julai itu meningkat sebanyak 31.6%, iaitu lebih tinggi sedikit berbanding Jun bulan lepas. Dan ini adalah perdagangan runcit. Dan apabila anda menyaksikan iaitu subsektor mengikut kenderaan bermotor, di mana Julai mencatatkan iaitu peningkatan sebanyak 14.4 bilion ringgit, iaitu peningkatan sebanyak 613.8%, dan juga indeks volume untuk bulan ini mencatatkan lebih 600% iaitu peningkatan. Walaupun kita masih mengalami peningkatan dalam sektor kenderaan bermotor, borong dan runcit, namun ia lebih rendah sikit berbanding Jun bulan lepas. Jadi mari kita saksikan apa yang kita boleh dapat lihat iaitu indeks volume pelarasan musim bulanan, iaitu pada bulan Jun itu negatif 2.3% pada tahun ini, iaitu mengalami sedikit penurunan di mana bulan Julai kita mencatatkan negatif 1.4%. Dan ini adalah indeks volume pelarasan musim bulanan. Jadi mari kita perincikan nilai-nilai jualan, iaitu subsektor mengikut kumpulan utama nilai jualan, iaitu di mana borong, di bawah borong itu pengkhususan jualan borong peningkatan sebanyak 22%. Dan ini adalah peningkatan di bawah borong. Selain itu, barangan isi rumah untuk borong mencatat 35%, dan iaitu di mana makanan dan minuman tembakau untuk pasaran borong mencatat 7.2% peningkatan pada bulan Julai ini. Dan apabila kita beralih kepada subsektor runcit, terdapat beberapa bahagian iaitu kedai bukan khususan mencatat 39.1%, dan selain kedai bukan pengkhususan iaitu mencatatkan kedai khusus menjual barangan lain sebanyak 47.1%, dan iaitu kedai khusus menjual peralatan lain isi rumah mencatat sebanyak 28.8%, dan termasuk juga dengan kumpulan utama untuk iaitu kenderaan bermotor, di mana jualan kenderaan bermotor mencatatkan sebanyak lebih 400% untuk jualan kenderaan motor. Manakala untuk jualan komponen dan aksesori kenderaan bermotor mencatat lebih 900%, dan untuk penyelenggaraan dan pembaikan kenderaan motor juga mencatat peningkatan sebanyak 1000%. Dan ini adalah peningkatan-peningkatan yang positif. Walaupun ia sedikit lebih rendah berbanding bulan Jun, namun ia masih kekal dengan pertumbuhan yang positif. Jadi kita lihat bagaimana prestasi nilai dan jualan indeks volume perdagangan borong dan runcit ini daripada bulan Januari tahun 2020 sehingga Julai tahun ini. Jadi apa yang anda dapat saksikan iaitu nilai jualan, di mana kita dapat mencatatkan iaitu sebanyak pada bulan Mac April, di mana tahun ini kita mengalami iaitu pandemik COVID-19, di mana kita mencatatkan penurunan daripada segi nilai indeks volume dan juga sales value. Dan ini kita mengalami penurunan ekonomi, di mana ekonomi banyak tutup dan ekonomi kita berada dalam keadaan pause. Dan namun kita cuba bangkit semula perlahan dengan perlahan, di mana sehinggalah pada bulan dalam sekitar tempoh Julai dan Ogos nampak kita dapat lihat peningkatan yang kekal iaitu maintain sepanjang tahun 2020, dan ia kekal maintain sehingga tahun 2021. Dan juga anda dapat lihat pada tahun sehinggalah dan ia menurun sedikit pada tahun 2021, di mana anda dapat lihat lekuk dia menurun sedikit, di mana ekonomi tutup semula dengan kemunculan varian baru. Dan walaupun kita tutup seketika, namun kita bangkit semula dan ia kekal maintain di paras ini sehinggalah pada bulan Julai ini mencatatkan rekod, di mana volume index warna biru ni mencatatkan volume index pada bulan Julai sebanyak 33.7%, dan sale value mencatatkan pada bulan Julai ini sebanyak 41%. Jadi ini adalah prestasi data seri masa bagaimana prestasi nilai jualan dan indeks volume perdagangan borong runcit.
Dan jadi apa yang kita dapat rangkumkan daripada data-data Dawsum ini menunjukkan pertumbuhan perdagangan borong dan runcit mencatatkan pertumbuhan kukuh dengan peningkatan sebanyak 41%, Najib. Dan ini adalah pertumbuhan yang positif yang kita dapat nampak. Okey, itu antara data ekonomi yang dibawakan. Cukup lengkap untuk memahami peruncutan, pemborongan dan juga otomotif kenderaan ini yang akan menjadi antara pemacu kepada sektor ekonomi kita. Kita ingin mengulas lanjut, kita bawakan pakar dan juga tetamu kita pada pagi ini, iaitu Dr. Rafiq Idris, Naib Chancellor University College Sabah Foundation. Assalamualaikum Dr. Rafiq, terima kasih kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Doktor, kalau kita melihat dua suku sebelum ini, ekonomi kita tumbuh dengan kukuh, ya, terbaru dengan suku kedua, sudah pasti 8.9%. Namun kalau kita melihat lantunan pertama selepas, kalau kita boleh memberikan gambaran ini, kalau bola itu kita campakkan ke lantai ini, lantunan pertama itu selalunya lebih tinggi. Bermakna asas ekonomi kita itu adalah rendah dalam konteks tersebut. Mungkin doktor, bagaimana untuk kita melihat berbaki dua suku lagi, adakah boleh kita capai pertumbuhan kukuh yang lebih tinggi untuk ekonomi kita? Terima kasih Najib. Ya. Saya bersetuju bahawa lantunan pertama selepas bola cecah ke lantai biasanya memang tinggi. Walau bagaimanapun, prestasi lebih baik atau hampir sama boleh berlaku dan sebenarnya bergantung dengan pelbagai pemboleh ubah yang ada di dalam ekonomi, internal dan external factor. Pada saya, yang lebih rendah ataupun hampir sama tidak mengapa. Saya lebih suka melihat prestasi kita akan terus hampir sama ataupun kalau boleh lebih baik dengan melihat data tahunan instead of data sukuan. Kerana data sukuan ini bergantung kepada cycle-cycle kebiasaan bulan-bulan tertentu dan peristiwa-peristiwa ataupun event yang berlaku pada bulan-bulan tertentu. Saya lebih suka melihat pada data tahunan kerana itu menggambarkan prestasi keseluruhan pada tahun tersebut. Ya. Itu mungkin respon saya. Ya. Baik doktor, ekonomi rata-rata adalah positif termasuk pengangguran yang turun ke paras 3.7% pada Julai. Namun penganalisis sifatkan pemulihan pekerjaan ini adalah lebih perlahan berbanding dengan krisis-krisis lain yang pernah Malaysia lalui. Sebagai contoh, pengangguran belia 25 hingga 34 tahun masih tinggi. Jadi adakah ini akan menjejaskan prospek pertumbuhan penggunaan swasta? Okey, sesungguhnya jika ini adalah realitinya, sudah tentu ada memberi kesan growth for private consumption. Okey, walau bagaimanapun, saya percaya belia pada usia 25 dan 30 hingga 34 tahun yang disebutkan tadi adalah mereka-mereka yang orang-orang muda sebenarnya. Sudah tentu mereka akan lakukan sesuatu. Okey, sebagai contoh, mereka terlibat dalam ekonomi yang berteraskan gig, e-hailing dan sebagainya. Kita harapkan kesannya tidak signifikan. Itu respon saya. Okey, doktor, adakah 3% ni adalah norma baharu untuk inflasi berbanding 2% sebelum ini? Okey, sebenarnya sukar untuk saya katakan sama ada ianya norma baharu atau tidak. Banyak pemboleh ubah yang mempengaruhi perkara ini. So I would say let us see for the next few or some months or even next few years before we conclude whether it is adalah norma baru ataupun tidak. Ya. Yeah. Doktor, kalau kita melihat masih lagi bercakap soal inflasi ini, inflasi kita kalau dibandingkan dengan negara serantau masih lagi disifatkan rendah kerana kita sudah pasti ada subsidi dan subsidi ini bukan ideal, namun kalau kita lihat pada ketika ini amat praktikal sekali dalam keadaan tekanan kos pada ketika ini. Bagaimana untuk kita melihat tekanan kos ini yang belum nampak kesudahannya kerana perang Ukraine masih lagi berlaku, gangguan rantaian bekalan juga masih berlaku, harga komoditi juga masih mahal. Jadi kita mungkin akan menjangkakan subsidi yang lebih mahal akan terus dibayar oleh kerajaan tanpa ada asas percukaian yang lebih baharu ataupun kukuh. Bagaimana, adakah corak pembelanjaan mengembang ini masih mampu kita laksanakan dengan hasil yang mendata di pihak kerajaan, doktor? Okey, untuk jangka pendek dan sederhana, saya yakin kita masih mampu walaupun there is a budgetary pressure there. Okey, walau bagaimanapun pada masa yang sama, I think we have to explore new sources of revenue for the government. Yeah, I think that is my comment. Yeah. New resources of revenue ini adakah perlu percukaian baru ataupun cukai sedia ada perlu dikembangkan atau bagaimana ada pandangan doktor? Okey,
Okey, sama ada percukaian baru itu ia memerlukan kajian dan untuk kaedah percukaian sekarang. I think there is better ways untuk tax collection. I think there are still perhaps maybe leakages here and there, and perhaps saya percaya sumber ini sebenarnya masih boleh ditingkatkan lagi. Ya. Baik, Doktor. Bagi menjamin pemulihan ekonomi serta menangani kenaikan inflasi secara mampan melalui bajet 2023, apa yang harus difokuskan? Okey, untuk meminimalkan kesan dahsyat inflasi, saya percaya subsidi masih diperlukan. I think kalau kita tidak melakukannya, kesannya agak tidak baik untuk the well-being of Malaysians. Untuk pertumbuhan ekonomi, fiscal expansion masih diperlukan. Kita masih di tahap memulihkan ekonomi yang saya boleh katakan perlahan. Tidak, walaupun lebih baik daripada tahun lalu, tetapi ingin tidak sama seperti pra-COVID. We still have to spend money to keep the ball rolling, to keep the economy expanding. Suka saya sentuh untuk negeri Sabah sebagai contoh, ya. Saya harapkan perbelanjaan untuk infrastructure improvement untuk projek-projek strategik di Sabah akan tetap diteruskan kerana ini penting untuk terus meningkatkan daya tahan dan mengembangkan ekonomi Sabah, ya. Dan kita tahu bahawa relokasi ibu kota negara Indonesia akan berlaku daripada Jakarta ke Kalimantan Timur. Despite the slowing down, I think we still have to spend money in strategic areas, especially in states like Sabah. Okey, Dr. Rafiq, terima kasih kerana meluangkan masa bersama dengan kami. Sudah pasti apa Dr. Rafiq rangkumkan tadi, perkembangan di Sabah dan Sarawak sebagai contoh, ini amat penting kerana ini adalah mungkin juga batu loncatan kepada pemulihan ekonomi kita seterusnya melalui dua wilayah ini yang paling penting untuk pembangunan ekonomi kita. Terima kasih Dr. Rafiq kerana membantu kami untuk memahami perkara ini dan itu akan kami rangkumkan di laman web kami astroawan.com. MIDF Research mengunjurkan dagangan runcit negara akan berkembang sebanyak 17.6% pada 2022. Dan juga firma itu berkata perbelanjaan pengguna Malaysia berkembang dengan kukuh seperti yang dicerminkan dalam pertumbuhan jualan dagangan runcit sebanyak 21.6% pada 7 bulan pertama untuk tahun 2022. Penganalisis percaya peningkatan permintaan sehingga akhir tahun ini akan disokong oleh penambahbaikan dalam pasaran buruh, tekanan inflasi yang stabil dan pembukaan semula ekonomi domestik. Walaupun keadaan dasar semalaman OPR menunjukkan trajektori menaik, tetapi firma itu percaya ia hanya memberi kesan minimum kepada perbelanjaan domestik. Nilai dagangan borong dan runcit Malaysia mencecah RM130.7 bilion pada Julai 2022 selepas mencatat pertumbuhan 41% dari tahun ke tahun disokong peningkatan dalam subsektor perdagangan runcit, kata Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM). Selain itu, subsektor perdagangan runcit meningkat RM15 bilion atau 37.5% kepada RM56.6 bilion. Firma itu berkata kadar pertumbuhan yang tinggi itu kesan asas rendah ketika Malaysia menghadapi Perintah Kawalan Pergerakan
pada Julai 2021. Bagaimanapun, perbelanjaan domestik terutamanya dagangan runcit kekal dalam momentum yang positif selepas mencatatkan perkembangan sebanyak 0.8% dari bulan ke bulan. Firma itu juga menjangkakan momentum permintaan domestik yang positif akan diteruskan pada suku tahun ketiga 2022 di tengah-tengah asas ekonomi yang kukuh dan kesan asas rendah. Boosted Heavy Industry Corp Berhad BHIC telah memperoleh kontrak bernilai RM15.77 juta daripada Kementerian Pertahanan untuk membekalkan meriam Bofors 57mm L70 kepada Tentera Laut Diraja Malaysia serta menyediakan penyelenggaraan dan latihan untuk senjata. Kontrak 3 tahun itu dicagarkan oleh BHIC Bofors Asia 9 Berhad yang dimiliki 51% oleh BHIC yang mendapat surat penerimaan daripada kerajaan bertarikh 1 September untuk bekalan itu. Berjaya Corp Berhad bercadang untuk melaksanakan langkah pembahagian saham membabitkan penyenaraian unitnya yang dimiliki dengan pegangan 51.62% Singapore Institute of Advanced Medicine Holdings Pte Ltd di Catalyst Board of the Singapore Stock Exchange. Menurut Berjaya Corp, selepas selesai cadangan pembahagian saham dan penukaran sekuriti boleh tukar, SIAMH bercadang untuk melaksanakan tawaran awam permulaan IPO, saham baharu dan penyenaraian dengan sebut harga untuk keseluruhan modal saham terbitan yang diperbesarkan di Catalyst Board. Aneka Jaringan Holdings Berhad menerusi anak syarikatnya Aneka Jaringan Sendirian Berhad telah menerima surat anugerah LOA daripada 59 Inc. Sendirian Berhad bagi menjadi kontraktor untuk menjalankan kerja cerucuk dan substruktur bernilai RM46 juta. Laporan penuh di saluran 501 dan esrawani.com serta dagangnews.com.